Baik penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya umum yang ke-15 ini sudah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan sepasti kurang daripada 10 hari saja lagi untuk kita meniti tarikh penting iaitu hari penamaan calon yang akan berlangsung pada 5 November 2022. Jadi pagi ini kita akan memperhalusi topik berkenaan antara kredibiliti calon atau parti. Mana satu akan menjadi pilihan dan juga sandaran kepada pengundi-pengundi khususnya untuk PRU ke-15 ini. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Politik UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, kalau kita lihat situasi pilihan raya umum ke-15 pada kali ini cukup unik kerana kalau kita memberikan gambaran kepada penonton iaitu kerencaman gabungan parti yang bertanding. Misalnya di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat 4 gabungan parti asas terbesar iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga GTA. Jadi pandangan Doktor sendiri, adakah kerencaman parti-parti yang bertanding untuk PRU ke-15 ini merupakan sesuatu yang baik untuk iklim demokrasi negara kita ataupun sebenarnya ianya bakal memecahkan undi untuk rakyat kelak? Terima kasih soalan itu. Sangat menarik. Kalau tanya saya lah, sebenarnya ini adalah bagus untuk demokrasi. Lagi banyak parti, lagi banyak gabungan itu sebenarnya elok untuk demokrasi. Sebab kita tengok pada asas demokrasi itu, apa itu demokrasi? Kan demokrasi itu adalah rakyat yang memilih kerajaan mereka untuk diri mereka. Jadi untuk memilih, bukankah lebih elok kita mempunyai lebih banyak pilihan? Kalau kita belajar ekonomi kan, monopoli tak bagus untuk pengguna dan kita adalah pengguna. Kalau dalam politik sama jugalah, kita adalah pengguna politik. Bila ada banyak parti dan gabungan, parti-parti ini perlu bertanding. Mereka perlu kompetitif antara satu sama lain untuk dapat undian kita. Sokongan kita kan. Jadi dalam situasi ini parti-parti perlu memberi cadangan dasar-dasar yang baik yang rakyat mahu, yang rakyat perlukan. Jadi saya rasa amat baiklah kita ada banyak parti-parti ini. Tapi saya akui juga sebenarnya bila kita ada banyak gabungan dan parti, dia akan memecah belahkan undi kita. Ini sebab sistem undi di Malaysia. Kita call it first past the post kan. Bila first past the post ni satu pemenang saja di satu-satu kawasan. Jadi yang lain tu jadi yang kalah tu dia tak dapat apa-apa. Jadi sayang. Itu yang bila orang kata akan pecah belahkan undi. Sayang yang lain tu. Tapi kalau kita mahukan demokrasi yang matang, saya rasa tak salah. Saya rasa lebih elok pun kita ada banyak pilihan supaya parti-parti ini dipaksa secara tak langsung untuk memberi yang terbaik dan juga mereka perlu belajar untuk berkompromi antara satu sama lain. Itu yang kita nak, yang terbaik untuk Malaysia. Itu yang akan kita saksikan, iaitu kita akan memperlihatkan pertembungan antara gabungan parti-parti asas yang terbesar untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Kalau kita bandingkan untuk pilihan raya umum ke-14 sebelum ini, situasinya sangat berbeza, isu yang dimainkan oleh setiap parti yang bertanding juga sangat berbeza. Jadi dalam pemahaman Doktor sendiri, apa antara aspek penting yang bakal menarik perhatian dan juga pengundi di luar sana? Adakah bersandarkan kekuatan parti itu semata-mata ataupun sebenarnya turut bergantung pada kredibiliti calon yang bakal dipertandingkan? Memang betul. Apa yang kita lihat sekarang ni lain dengan 4 tahun yang lepas, lain dengan 2018. Beza dalam naratif, terutama sekali bagi pihak pembangkang. Mereka tak boleh lagi bermain sentimen kita mahu jatuhkan kerajaan sebab mereka juga pernah jadi kerajaan. Jadi itu yang saya nak ingatkan. Empat gabungan, kalau kita kata yang di Semenanjung ni lah, semua kita dah pernah rasa dah. Barisan Nasional 61 tahun, Pakatan Harapan 22 bulan, Perikatan Nasional sejak Mac 2020, GTA Tun Mahathir kita dah pernah mempunyai dia sebagai Perdana Menteri untuk kita. Kita dah rasai macam mana hidup di bawah keempat-empat leadership ni kan. Jadi tak boleh main sentimen itu lagi. Jadi apa yang kita mahu lihat sekarang adalah yang saudara sebutkan tadi, calon, kita tengok pada manifesto, kita tengok kepada keupayaan parti itu untuk menarik undi untuk keluar mengundi. Itu yang sangat penting sekarang ni, tahun ini. Menarik mereka. Macam mana parti-parti ini berjaya menarik mereka untuk keluar mengundi. Jadi untuk menjawab soalan itu, saya rasa parti ni sebenarnya masih penting lah. Sebab di Malaysia ni kekuatan parti itu sangat kuat.
Tetapi saya rasa dengan pengundi-pengundi baru ni, mereka lebih utamakan dua benda, calon dan manifesto. Memang banyaklah penyidikan yang tunjuk sejak PRN Melaka, Johor, pengundi tengok pada calon. Mereka nakkan calon yang berwibawa. Kalau boleh malah mereka nak calon yang berwibawa daripada parti yang mereka sokong. Tapi lebih daripada itu, saya rasa calon itu sangat penting, yang berkredibiliti yang seperti disebutkan tadi. Dan manifesto itu penting. Apa yang mereka janjikan pada kita dan janji yang boleh ditunaikan. Kan? Apa yang mereka boleh beri pada kita, apa plan mereka. Saya rasa ini yang akan pengundi lihat dalam masa 2-3 minggu ini. Bercakap berkenaan kredibiliti calon yang bertanding untuk mewakili suatu parti tersebut. Apa sebenarnya ciri-ciri wakil rakyat yang diperlukan oleh setiap masyarakat bagi kawasan tersebut untuk ketika ini, Doktor? Okey, sebenarnya soalan tu jawapannya lah sedikit subjektif. Walaupun dia sebenarnya kredibiliti ni adalah ada kayu ukur objektif dia, tapi lain pengundi, lain yang diutamakan. Sebab kata orang, London is in the eyes of the beholder, kan? Setengah orang dia tengok pada itulah pendidikan, latar belakang. Setengah orang dia tengok pada personality, kepribadian. Jadi bila kita kata kredibiliti ni, dia lain-lain. Tapi kalau tanya saya utamakan 3 kredibiliti lah, 3 ciri wakil yang kita mahu. Yang pertama, pendidikan. Bila saya kata berpendidikan ni, saya taklah kata semua calon tu kena ada ijazah Oxford, Cambridge, Harvard, bukan. Tapi mempunyai sekurang-kurangnya pendidikan tinggi yang diiktiraf. Pentingnya pendidikan ni sebab dia menunjukkan yang calon ini dan insya-Allah wakil rakyat tersebut akan berfikir panjang bila mereka akan membuat dasar-dasar dalam masa hadapan, kan. Jadi pendidikan tu saya rasa penting. Dan semalam PKR telah umumkan calon-calon mereka banyak daripada profesional, doktor-doktor. Namun saya akui ada juga yang kata bila kita ada wakil rakyat yang berpendidikan ni, kadang-kadang mereka boleh angkuh sedikit. Sebab mereka rasa mereka lebih mengetahui, lebih pandai. Jadi kalau saya akan campur pendidikan itu dengan ciri kedua bagi saya yang penting, iaitu pengalaman. Jadi kita nak wakil rakyat ni, kita tengok dia ada pengalaman. Jadi macam mana kita tengok pengalaman dia? Tengoklah macam mana dia sebelum ni, macam mana dia bekerja. Kalau dia dalam kerajaan, apa dasar-dasar yang dia buat. Kalau dia dalam pembangkang, macam mana dia di parlimen, kehadiran dia di parlimen, macam mana dia berdebat di parlimen. Kalau kita ada calon baru, banyak calon baru kan tahun ni. Jadi tak pernah dalam politik, tak apa. Kita tengok macam mana mereka di organisasi mereka sebelum ni. Kalau mereka dari korporat, macam mana mereka di korporat. Dari NGO, kita tengok macam mana mereka di situ. Jadi pengalaman bagi saya adalah ciri kedua yang sangat penting yang kita kena lihat. Saya ada ciri ketiga yang saya nak tambah, iaitu untuk kita, kalau boleh, jangan pilih wakil rakyat yang bermain sentimen. Saya rasa ini penting sebab bila saya sebut sentimen, saya maksudkan benda-benda yang on the surface, kan, benda-benda yang cetek. Bahaya sebab bila mereka bermain sentimen, ini akan memecah belahkan Malaysia, dan bukan ini yang kita mahu. At this juncture, apa yang Malaysia mahu adalah wakil rakyat yang boleh menyatupadukan Malaysia. Jadi saya rasa ini 3 ciri yang bagi saya paling penting lah. Adalah ciri lain, orang kata kesihatan, umur, tapi ini yang saya rasa paling penting. Itu sangat pentinglah untuk kita ketengahkan sebagai seorang wakil rakyat yang benar-benar berjiwa rakyat, yang sentiasa turut padang menyantuni rakyat dan memahami setiap isu yang berlaku dalam komuniti tersebut. Jadi bagaimana Doktor melihat peranan parti sangat penting dalam hal ini untuk kita, untuk setiap parti tersebut menyaring setiap calon yang bakal diketengahkan untuk memperlihatkan kredibiliti setiap calon tersebut. Jadi bagaimana kita boleh berikan contoh baru-baru ini, semua parti politik mengenakan syarat ketat pemilihan calon bertanding PRU 15, termasuk isu poligami di Siam dan juga memasukkan kelulusan akademik. Jadi bagaimana peranan parti dalam ini untuk kita memastikan calon yang bakal ditandingkan ini adalah calon yang tidak akan mendatangkan isu di kemudian hari kelak? Betul-betul. Macam yang kita bincangkan tadi kan, parti di Malaysia ni memang memainkan peranan yang sangat besar, sangat penting. Parti itu sangat, orang kata, established dekat Malaysia. Jadi peranan mereka sungguh besar. Sebelum kita rakyat-rakyat, kita akan saring juga kan. Kita ada banyak calon nanti, kita akan pilih yang terbaik untuk kita. Jadi kita akan buat kita punya personal saringan kan. Parti-parti sepatutnya sudah membuat semua ini. Mereka sudah tengok latar belakang yang saya sebutkan, pendidikan apa semua. Termasuklah tadi hal-hal peribadi kan, saya kata tadi, setiap orang ada lain dia punya
punya prioriti. Kan? Ada parti yang dia mengutamakan hal-hal peribadi seperti ini, latar belakang. Ada yang kata ini tak berapa penting. Tapi parti akan membuat saringan berdasarkan apa yang penting bagi parti itu tersebut untuk menang. Kan? Jadi parti akan membuat semua kerja-kerja ini. Bagi saya, parti juga perlu mengutamakan dan menyaring supaya wakil rakyat ini bukan sekadar bermain dengan legasi juga. Legasi ini maksudnya mereka datang daripada keluarga ataupun latar belakang politik. Ini membantu, saya tak nafikan. Tapi parti sepatut memberi lebih perhatian seperti kredibiliti yang kita sebutkan tadi. Ciri-ciri lain yang akan turun ke padang, yang akan berjumpa dengan rakyat. Lagi satu, populariti. Kadang-kadang juga macam saya kata parti ni dia nak menang. Jadi dia akan pilih calon yang popular. Calon yang popular ni dia ada pros and cons lah kan. Kalau dia popular tapi dia tak boleh buat kerja, tak jadi juga. Jadi dia jadi a bit difficult. Nak menang ke ataupun nak terbaik untuk Malaysia. Of course kalau tanya saya nak yang kedua lah. Kita nak wakil rakyat yang terbaik untuk Malaysia. So harap parti-parti memainkan peranan untuk menyaring macam itulah. Doktor tadi menyebut berkenaan calon yang popular. Ialah sekarang ini merupakan zaman internet dan semuanya bersandarkan kepada media sosial. Jadi pandangan doktor, adakah calon pilihan raya yang popular dan juga aktif di media sosial ini bakal berjaya menambat hati masyarakat, khususnya pengundi dalam kalangan golongan muda ini, dan bagaimana ianya akan mengubah lanskap politik kita, khususnya dari segi platform media sosial yang akan dimanfaatkan sehabis baik oleh calon-calon yang bertanding ini? Jawapannya kalau tanya saya, ya dan tidak. Media sosial ni memang akan membantu. Seperti yang saudara sebutkan, untuk menarik pengundi-pengundi muda sebab mereka memang bermain di media sosial kan. Jadi dia membantu untuk menarik perhatian pengundi muda ni yang mungkin tidak mengambil tidak memberi perhatian sangat dalam isu-isu semasa, isu-isu politik. Jadi bila dia buka media sosial, dia buka TikTok, dia Facebook, dia siapa yang muncul dekat dia punya timeline tu, dia rasa macam mesti orang ini bagus. Kan? Kalau tak, kenapa algoritma menunjukkan seseorang ini? Jadi, ia mungkin membantu untuk menarik pengundi muda bagi saya yang tidak berapa ambil peduli tentang isu semasa. Tapi kenapa saya kata tidak? Sebab Malaysia sekarang sudah matang. Pengundi kita sudah matang. Macam saya sebut tadi, saya rasa sentimen-sentimen ini dah tak berapa berjaya. Mungkin akan dapat menarik sesetengah pengundi, tapi saya rasa secara keseluruhan pengundi Malaysia sudah matang. Mereka nak tengok calon yang betul-betul boleh buat kerja. Maksud saya di sini, mereka mungkin popular di media sosial, di alam maya. Bagaimana di luar sana? Bagaimana di lapangan? Adakah mereka boleh menyantuni rakyat-rakyat, boleh buat kerja? Ini yang pengundi mahu lihat sekarang. Jadi itu yang no dekat situ tu. Tapi at the end of the day, saya rasa media sosial ni sebenarnya membantu juga sebab kita ada banyak calon baru sekarang dengan masa yang singkat daripada penamaan dengan hari mengundi. Calon-calon baru ini mungkin tak sempat nak betul-betul berjumpa dengan rakyat mereka, pengundi mereka. Jadi media sosial ini membantu mereka. Dan jangan lupa di Filipina tahun bila Filipina presidennya Bongbong Marcos menang, antara sebabnya adalah beliau popular di media sosial. Jadi saya rasa boleh juga berlaku di Malaysia. Media sosial menjadi penyebab kemenangan satu-satu parti. So pasti banyak perincian kita perolehi daripada pandangan dari doktor sendiri. Jadi doktor, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, iaitu antara kredibiliti calon atau parti, mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin doktor sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada 21.1 juta pengundi yang bakal turun pada tarikh penting kelak, tarikh keramat 19 November 2022. Apa yang perlu dinilai oleh semua pengundi, khususnya untuk kita memastikan kestabilan dan kesejahteraan Malaysia jangka masa 5 tahun yang akan datang? Apa yang perlu dinilai bagi saya, lihat pada calon lebih daripada parti. Macam saya kata, saya faham kita ada attachment dengan parti, kebanyakan kita. Tapi yang muda-muda ni dia tak ada attachment lagi. Jadi silalah, tolonglah lihat pada calon anda di kawasan anda. Lihat manifesto mereka, dan bila manifesto ni macam saya kata, nilai mana yang janji-janji angin, mana yang betul-betul boleh dilakukan dalam masa 5 tahun yang disebutkan tadi. Ini perkara yang kita perlu lihat. Tapi bagi saya, paling penting yang saya nak kongsikan adalah tolong keluar mengundi. Itu saja. Tolong keluar mengundi.
undilah macam mana pun, tapi ini adalah untuk negara kita. Ini adalah peluang untuk rakyat bersuara. Jadi keluarlah mengundi. Tolonglah keluar mengundi. Undi anda 21.1 juta pengundi berdaftar ini merupakan penentu kepada masa hadapan negara. Jadi sangat penting untuk kita zahirkan, semoga harapan kita bagi peratusan mengundi yang keluar mengundi kelak tinggi sama seperti PRU yang ke-13 dan juga PRU ke-14. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Shazza Farhana Muhammad Shukri, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Politik UIAM atas perkongsian pada pagi ini untuk kita memberikan input dan juga buah fikiran berkenaan pemilihan antara kredibiliti calon ataupun parti yang bertanding. Baik penonton,